Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaim bin Muhammad Zaki bernombor metrik CB200012. Saya merupakan pelajar BBG iaitu penyejuk bekuan dan penyaman udara. Hari ini saya akan membentangkan tugasan subjek BBD 10500 iaitu subjek rancangan orientasi sekolah ataupun ROS. Untuk tugasan yang pertama, iaitu tugasan yang berkaitan dengan iklim sistem persekolahan semasa. Iklim sekolah bermaksud kualiti dan ciri-ciri kehidupan di sekolah atau suasana sekolah yang baik di mana keadaan persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar. Sifat dan suasana yang ada di sekolah adalah hasil interaksi antara guru dan pelajar serta masyarakat yang terdapat di itu secara keseluruhannya. Beberapa pakar pendidikan menyatakan bahawa iklim sekolah sebagai satu fenomena sistem sosial yang membentuk persekitaran pembelajaran. Fenomena ini berlaku apabila kerana pelajar terdiri daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza berada di dalam satu kawasan di mana tingkah lakunya banyak bergantung pada bentuk protokol yang diwujudkan oleh pentadbir dan guru-guru. Iklim sekolah juga boleh didefinisikan sebagai suasana yang menggambarkan sekolah yang teratur, terkawal, tenang dan tertib yang menyediakan satu keadaan yang kondusif kepada proses pengajaran dan pembelajaran berkesan dan positif. Contoh situasi iklim sekolah yang mempengaruhi budaya pembelajaran dan pengajaran. Saya ada kemukakan beberapa contoh aktiviti pelajaran dan pembelajaran sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Seperti yang kita tengok, gambar pertama ialah aktiviti kurikulum dapat dijalankan. Yang kedua, lanskap persekitaran sekolah yang dijaga dan pelajar dapat bermain di landscape tersebut atau dapat makan di landscape tersebut. Dan gambar yang terakhir ialah kedudukan bilik darjah pada abad 21 iaitu pelajar dapat belajar secara berkumpulan. Perubahan yang telah berlaku sebelum pandemik sehingga semasa pandemik, perubahan yang pertama ialah pelajar perlu pergi ke sekolah dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, ada juga pelajar yang perlu menjalani pembelajaran secara atas talian kerana beberapa sekolah terpaksa ditutup kerana penularan wabak ini. Seterusnya, gambar yang seterusnya menunjukkan penjarakan sosial dalam kelas di mana pelajar tidak lagi boleh belajar secara berkumpulan seperti aktiviti yang berlaku sebelum pandemik COVID-19. Perancangan aktiviti sekolah. Kepentingan takvim persekolahan. Kepentingan yang pertama ialah takvim ini adalah sebagai panduan kepada semua guru dalam melaksanakan program yang dirancang. Dan yang kedua, kepentingan takvim persekolahan juga dapat memudahkan pihak pengurusan sekolah melakukan aktiviti sampingan seperti membuat gotong royong untuk melahirkan pelajar yang produktif. Seterusnya, aktiviti yang melibatkan jari iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Iaitu aktiviti co-curriculum. Sukan tahunan, aktiviti unit beruniform, kelab dan persatuan adalah satu aktiviti yang dapat memberi input dan bermanfaat kepada para peserta maupun para fasilitator dalam usaha ke arah mengembangkan kecerdasan diri dari segi intelek dan jasmani. Yang seterusnya, aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan dapat melatih pelajar mengawal emosi apabila pendapat atau idea mereka dibangkang.
Dan yang terakhir sekali ialah aktiviti keagamaan. Aktiviti keagamaan melibatkan rohani pelajar dengan mengadakan solat hajat dan bacaan Yasin setiap hari Jumaat di sekolah. Tugas saya terakhir ialah peranan dan tanggungjawab sekolah pada abad ke-21. Perbezaan peranan dan tanggungjawab. Sebelum abad 21, peranan mengendalikan aktiviti kelas dan menyediakan ujian standard untuk pelajar. Dan tanggungjawab pula membentuk sasiah pelajar dan mengawal keadaan disiplin. Dan pada abad ke-21 pula, peranan dan tanggungjawab berbeza dengan sebelum abad ke-21. Peranan pada abad ke-21 ialah guru menjadi mentor ataupun fasilitator dan pembelajaran berpaksikan kepada pelajar. Tanggungjawab pula membentuk dan mengekalkan sasiah pelajar dan memastikan kehadiran murid. Cabaran guru abad ke-21. Cabaran yang pertama ialah usaha untuk memupuk kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid agak sukar kerana murid-murid mempunyai perbezaan dari segi pengetahuan sedia ada, minat, motivasi dan gaya pembelajaran. Selain itu juga, guru berhadapan dengan kurikulum yang padat dan isu peperiksaan berpusat ini di mana guru perlu menghabiskan silibus dan menyediakan murid untuk berperiksaan. Yang terakhir sekali, guru perlulah cakap dalam mempelbagaikan teknik pengajaran supaya dapat memberi peluang kepada murid dengan pelbagai keperluan pembelajaran dan mencukil potensi terhebat mereka. Kesan kepada sistem dan budaya sekolah sekiranya sesebuah sekolah tidak memainkan peranan dan tanggungjawab membawa sistem pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi. Di sini saya ada beri beberapa kesan, iaitu kesan yang pertama ialah maklumat lambat sampai ke tangan guru dan pelajar. Selain itu, ketinggalan dengan sekolah yang mempunyai kehebatan IT, dan yang terakhir sekali pelajar dan guru menjadi buta IT. Saya ada kemukakan contoh daripada keratan akhbar yang menunjukkan kesan jika kita tidak seiring dengan kemajuan teknologi. Secara kesimpulannya, program rancangan orientasi sekolah ROS dapat memberi peluang kepada guru pelatih memahami sekolah sebagai institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah. Ini merupakan senarai rujukan saya gunakan untuk saya menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Zaim bin Muhammad Zaki. Assalamualaikum.